kalau kita nak menentang kuasa yang besar, kuasa yang kuat, nak mengharapkan rakyat Filipina saja, kekuatan Filipina tak mampu untuk melawan Sepanyol. Jadi dekat sinilah Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang kedua tingkatan 4. Tajuknya adalah kebangkitan nasionalisme. Dan fokus kepada video hari ini adalah kita nak belajar salah satu peristiwa nasionalisme di Asia Tenggara, iaitu kita nak tengok peristiwa nasionalisme di Filipina. Jadi bagaimanakah perjuangan mendapatkan kemerdekaan ataupun perjuangan untuk menentang penjajah di Filipina? Alright. So first kali bila kita belajar tentang nasionalisme, kamu kena tahu dahulu siapakah penindas kepada negara tersebut. Dan kalau dekat Filipina, penindas ataupun penjajah negara tersebut adalah Sepanyol dan juga Amerika Syarikat. Bermula dengan penjajahan Sepanyol, lepas tu ditukar kepada penjajahan Amerika. Macam mana bertukar? Sekejap lagi kita akan belajar. Alright. Jadi, apa benda penting yang kamu kena tahu kalau kita nak belajar tentang nasionalisme di Filipina? Ingat, nasionalisme di Filipina ada 4 tokoh penting yang memperjuangkan hak-hak rakyat Filipina. Yang pertama bermula dengan Jose Rizal atau Jose Rizal. Alright. Beliau adalah antara pejuang nasionalisme yang paling awal sekali di Filipina. Alright. Dan perjuangan Jose Rizal ini adalah menggunakan gerakan propaganda. Di mana gerakan propaganda ini dia menuntut supaya rakyat Filipina diberikan hak sama rata. Diberikan hak sama rata dengan rakyat Sepanyol. Sebab pada waktu ini Filipina dijajah oleh Sepanyol. Dan Sepanyol ini melayan orang-orang Filipina ini sebagai rendah berbanding dengan, lebih rendah daripada orang-orang Sepanyol. Jadi Jose Rizal dia nak orang Filipina ni mendapat taraf yang sama dengan rakyat Sepanyol. Dan perjuangan Jose Rizal menggunakan satu parti atau penubuhan, ataupun Jose Rizal ini telah menubuhkan satu persatuan, satu pertubuhan untuk memperjuangkan gerakan propagandanya ni menggunakan Liga Filipina. Merupakan satu pertubuhan, dan pertubuhan Liga Filipina inilah yang bertanggungjawab untuk memperjuangkan perubahan dari segi politik, ekonomi dan juga sosial daripada Sepanyol. Jadi Jose Rizal dan juga Liga Filipina ini memaksa Sepanyol supaya melakukan perubahan, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan ekonomi dan politik orang-orang di Filipina. Itu perjuangan Jose Rizal. Tapi perjuangan Jose Rizal ini tidak berjaya. Bergerak kepada tokoh yang kedua, iaitu Andres Bonifacio. Jadi perjuangan Andres Bonifacio ini berbeza sedikit dengan Jose Rizal. Sebab perjuangan Jose Rizal lebih menggunakan cara sederhana. Alright? Cara perjuangan Andres Bonifacio selepas Jose Rizal gagal adalah menggunakan cara yang lebih radikal. Apa maksud radikal? Radikal maksudnya perjuangan menggunakan kekerasan. Alright? Dan Andres Bonifacio ditubuhkan pertubuhan yang berbeza untuk menentang Sepanyol, iaitu pertubuhan dinamakan sebagai Katipunan. Dan pada waktu inilah Andres Bonifacio mula meminta atau menuntut kemerdekaan daripada Sepanyol melalui, orang kata, perjuangan revolusi Filipina. Dia buat satu revolusi, satu demonstrasi dengan perjuangan untuk menentang Sepanyol melalui revolusi. Okey, dan Andres Bonifacio ini bekerjasama dengan sahabatnya, iaitu Emilio Aguinaldo, yang kita akan belajar selepas ini. Alright, tapi apa yang menariknya adalah perjuangan secara menggunakan kekerasan ataupun radikal ini tetap juga gagal dan tidak berjaya. Menggunakan cara sederhana tak berjaya, menggunakan cara yang radikal pun tak berjaya. Jadi macam mana?
Dan bila kegagalan Andres Bonifacio ini berlaku, bergerak pula kepada tokoh yang seterusnya, iaitu Emilio Aguinaldo. Jadi macam mana perjuangan Emilio Aguinaldo ini? Gunakan cara Jose Rizal sederhana tak berjaya. Gunakan cara radikal Andres Bonifacio tak berjaya. Akhirnya pada waktu ini Emilio Aguinaldo dia menampak satu idea. Kalau kita nak menentang kuasa yang besar, kuasa yang kuat, nak mengharapkan rakyat Filipina saja, kekuatan Filipina tak mampu untuk melawan Sepanyol. Jadi dekat sinilah Emilio Aguinaldo telah meminta bantuan kuasa yang lagi kuat daripada Sepanyol, iaitu Amerika Syarikat. Alright, dengan harapan Filipina dapat bebas daripada Sepanyol, dan Amerika membantu Emilio Aguinaldo untuk menewas dan menghalau Sepanyol daripada Filipina, dan berjaya. Dan bila Sepanyol dah berjaya keluar daripada Filipina, dekat situlah Emilio Aguinaldo mengisytiharkan kemerdekaan. Tapi ada plot twist dekat sini apabila kemerdekaan yang diiktiraf oleh Emilio Aguinaldo tidak diiktiraf. Siapa yang tak mengiktiraf? Siapa lagi kalau bukan Amerika Syarikat? Kenapa Amerika Syarikat tidak mengiktiraf? Rupa-rupanya Amerika Syarikat ada sebab kenapa dia tolong Emilio Aguinaldo. Dia bukan tolong saja. Rupanya ada udang di sebelah batu. Bantuan Amerika terhadap Emilio Aguinaldo hanyalah disebabkan mereka ingin menumpaskan Sepanyol supaya dia pula boleh memulakan penjajahan mereka. Nampak tak? Jadi pengajaran kat sini, jangan mudah percaya dengan kuasa asing. Sebab Amerika dan Sepanyol ini sama. Dua-dua adalah penjajah. Jadi jangan mudah percaya cakap Amerika kalau dia kata nak tolong. Nampak tak? Jadi itu kesilapan Emilio Aguinaldo. Keluar daripada mulut singa, masuk ke dalam mulut buaya. Senang kata begitu. Alright? Jadi ini perjuangan Emilio Aguinaldo, dan perjuangan Emilio Aguinaldo ini pun gagal. Bergerak pula pada tokoh yang seterusnya, iaitu Sergio Osmina. Dan Sergio Osmina ini pula melakukan perjuangan yang kembali kepada cara Jose Rizal, iaitu cara sederhana, menggunakan cara diplomasi dan politik sederhana. Politik sederhana ni macam mana? Maksudnya perjuangan menentang penjajah tanpa menggunakan kekerasan. Perjuangan menggunakan cara perbincangan, diplomasi, perjanjian, orang kata talk face to face, lebih kurang macam tu lah. Gunakan cara yang elok, senang kata. Alright? Dan dekat sinilah digunakan orang kata platform yang betul. Dia berjuang melalui Dewan Perhimpunan, dia menyertai menjadi pemimpin, dia sertai pilihan raya, alright, menyertai Dewan Perhimpunan, dan akhirnya dia dan golongan-golongan nasionalis yang lain mula menuntut kemerdekaan, dan pada waktu itulah Filipina berjaya mendapat kemerdekaan pada tahun 1930-an. Nampak tak bagaimanakah ups and down cerita ataupun nasionalisme yang berlaku di Filipina? Daripada Jose Rizal bertukar kepada Andres Bonifacio, bertukar kepada Emilio Aguinaldo, akhirnya pergi kepada Sergio Osmina. Alright? Dan apa yang kita dapat simpulkan, perjuangan nasionalisme dia ada dua jenis. Satu menggunakan cara radikal, satu menggunakan cara sederhana. Radikal menggunakan kekerasan, sederhana menggunakan cara perbincangan. Tapi kedua-duanya matlamatnya sama, untuk menentang penjajah. Alright? Jadi itu saja untuk video kali ini. Kalau kamu ada apa-apa topik nak saya bincangkan, kamu boleh turunkan di ruangan komen. Jangan lupa untuk ajak kawan-kawan kamu lagi untuk subscribe dan juga follow social media saya yang lain, Histrozi. Let Histrozi teach you history. Itu saja. Bye.